terapikan menggunakan kaedah duduk sopan, kemudian kontak mata, barulah kita boleh masuk pada pelajaran. Okey, pelajaran. Okey, biasanya pelajaran yang ABA ni ajarkan untuk kanak-kanak pertama sekali adalah mengenal anggota badan. Kenapa kita nak kenal anggota badan kita ni? Mesti kita kena kenal. Sebab apa? Anak-anak ini dia akan semakin lama semakin membesar. Dia akan mengalami pertumbuhan yang berbeza pada badan dia, lelaki ataupun perempuan. Dan dia juga akan macam nak pergi ke toilet, nak buang air. So dia kena tahu, rasa di bahagian-bahagian tertentu nak buang air, rasa di bahagian tertentu nak buang air kecil ataupun air besar kan. So dia kena kenal. So yang ketiga adalah dia kena kenal bahagian tubuh dia, contoh seperti kepala, mata, hidung, mulut, tangan, kaki dan sebagainya lah. Dia kena tahu. Tapi kalau dia tak dapat, contohnya lah, saya sebagai terapis, saya kata kat dia, Akasha, kepala. Kalaulah dia angkat tangan tapi dia nak pegang bahu ataupun tangan, dalam prinsip autism, jangan biarkan kesalahan itu diselesaikan. Maksudnya terapi di belakang harus pantas menepis tangan anak ataupun pegang tangan anak supaya ke kepala, supaya terus prom ke kepala. Jangan dibiarkan kesalahan tu diselesaikan, sebab bila dia selesaikan kesalahan tu, dia akan ingat itu kepala sampai waktu yang panjang lah. Bila kita susah nak ubah. So macam kita sebut, Akasha, kepala. Dia tak kepala. Benar, betul dia sebut kepala. Ataupun dia akan macam Akasha kepala, dia macam teragak-agak. Itu sebagai benar. Itu sebagai benar. Dan itu tugas penolong terapi untuk pegang tangan dia, pegang kepala dia. Ataupun Akasha kaki, dia pegang kaki. Jangan biarkan kesalahan itu diselesaikan. Itu prinsip utama ABA. Untuk kita didik anak-anak autism ni sebenarnya sangat memerlukan komitmen lah ya. Jadi mungkin kalau dapat ilmu yang Puan Diana sampaikan tadi, tidak semestinya kita nak mengupah juruterapi. Sebenarnya kita suami isteri pun boleh jadi juruterapi dan juga pembantu terapi, dengan syarat kita faham betul-betul bagaimana nak melakukan. Apabila kita faham nak melakukan teknik ABA ni, sebenarnya bukanlah satu perkara yang sukar. Itu sebab dia panggil ABA ni dalam bahasa Melayunya dia kata analisis terapan tingkah laku. Maknanya anak-anak autism ni kena diterapkan tingkah laku yang betul. Maknanya dia antara masalah autism ni adalah tak ada eye contact. Jadi kalau tak ada eye contact, bagaimana dia nak berhubung dengan orang lain? Bagaimana dia nak berhubung dengan guru? Jadi antara latihan yang diberi tadi ialah untuk eye contact tu, macam Puan Diana kata, letakkan barang tu di antara tengah dua mata kan. Jadi dan barang itu pula mesti kegemaran dia, sesuatu yang dia suka. Dan setiap kali dia berjaya melakukan tu, mesti kita bagi dia reward. Itu sangat penting. Reward tidak semestinya tangible. Kadang-kadang ada ibu bapa yang suka bagi makanan misalnya kan, tapi dia boleh juga yang non tangible. Yang non tangible ni maksudnya kita kata bagus. Dan kita mesti pintar, bagus. Pintar. Kita mesti katakan tu dengan semangat lah. Kita kata bagus, tak boleh macam tu. Kita mesti kata bagus. Siapa tadi tu? Dengan keadaan yang ceria lah, bagus, bijak. Walaupun dia tak memahami, tapi dia tengok mimik muka kita, dia dapat merasakan. Puan Diana saya rasa lah mungkin penerangan tadi tu tentang teknik ABA ni kan, mungkin bagi ibu bapa yang ataupun guru-guru yang belum biasa dengan teknik ni, kemungkinan mereka belum dapat sangatlah menguasai itu. Tapi mungkin nanti Puan Diana boleh buat siri-siri kita boleh buat siri-siri lagi selepas ni dalam bentuk praktikal boleh. Nanti kita akan ada juga amali dengan anak Puan Diana sedikit. Tapi untuk masa akan datang kita akan cuba buat teknik terapi itu sendiri secara hands on jadi saya akan ke soalan yang seterusnya iaitu sebenarnya kenapa pentingnya kanak-kanak autisma ni perlu dilatih
duduk dahulu. Penting. Macam saya kata tadilah, even kalau kanak-kanak normal sekalipun, kalau dia tak duduk diam dalam kelas, dia berlarian ke sana ke sini, mundar-mandir, apa yang kita nak ajar akan jadi sukar, akan jadi susah. Jadi teknik duduk ni adalah key, kunci utama untuk kita mengajarkan sesuatu pelajaran untuk anak-anak autism kita. So perhatian, kita nak perhatian daripada anak-anak autism kita tu sendiri sebenarnya. Barulah apa-apa ilmu, apa-apa aktiviti, apa-apa program ataupun apa-apa instruction kita bagi, barulah dia boleh dengar dan dia boleh ikut. Itu pentingnya. Okey, contohlah seperti saya nak bagi arahan pada pelajar autism saya kan. Contohnya dia tak nak duduk diam. Contohnya kita nak buat satu program meniru gerakan motor. Contohnya saya kata, okey duduk sopan, okey tiru, angkat tangan, tiru, tepuk tangan. Tapi kalau dia berlarian, dia tak dapat ikut benda tu semua. Tapi kalau dia dapat duduk, dia dapat eye contact, dapat tengok. Kalau kita kata okey angkat tangan, dia akan angkat tangan. Kalau kita kata tepuk tangan, dia akan tepuk tangan. Kalau kita kata say bye bye, okey say bye bye, shake hand. Barulah mudah untuk kita nak mengajar dia. Betul. Jadi tujuan utama teknik ABA tadi seperti yang mula-mula diterangkan oleh Puan Diana ialah ini adalah satu sistem yang sistematik, berstruktur dan boleh diukur. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita tengok di media sosial Puan Diana, saya selalu, kadang-kadang saya sangat prihatin pada ibu bapa yang ada anak-anak autism ni. Jika mereka tidak ada ilmu untuk menangan itu, sebenarnya keadaan dia sangat teruk. Di mana kadang-kadang kita dapati anak-anak ni tidak boleh langsung duduk diam. Anak-anak tidak boleh ikut arahan. Kadang-kadang mak bapak tu dia terlupa sekejap aja kan, mungkin tertidur ke misalnya, anak-anak akan membuangkan barang, akan membuat satu perilaku yang yang paling merisaukan saya, perbuatan yang membahayakan diri dia. Main pisau ke apa ke. Sebab dia tak faham konsep bahaya tu kan. Tak faham. Jadi itulah kita sangat berharaplah apa yang kita bincangkan ni, teknik yang kita bincangkan ni boleh dikuasai oleh ibu bapa. Dan kalau tak kalau katakan tak boleh tu, boleh nanti hubungi Puan Diana misalnya untuk bertanya kan. Okey. Kemudian tadi kepentingan duduk sekarang saya nak bertanya pula kepentingan kontak mata tu. Kontak mata ni penting. Sebab apa? Sebab bila tak ada kontak mata, dia akan off task. Dia akan off task, dia akan buat kerja dia sendiri, dia akan pusing ke kiri, ke kanan. Apa yang kita cakap dia takkan dengar. Dia takkan dapat apa ilmu yang kita ajarkan pada dia sekalipun. Jadi kontak mata ni sangat penting. Selagi dia tak pas, kita ada borang penilaian Kalau ikut daripada ABA yang sebenar yang tulen daripada Dr. Rudy, kita akan ada borang penilaian, and then kita akan tanda setiap hari macam mana dia punya eye contact dia. Okey, sekiranya eye contact dia cukup, dalam seminggu tu kita buat 40 jam. Ya, betul. 40 jam 40 jam kita buat cukup, seminggu 40 jam, dan eye contact dia memang dia beri respon yang benar. Alhamdulillah, kita boleh ajarkan dia aktiviti yang lebih sukar daripada motorik kasar ataupun motorik halus. Tapi kalau tak ada, kalau off task, susah pada kita nak ajar dia. Itu pentingnya kontak mata. Sebab dia boleh memandang kita. Kalau dia tak memandang kita, apa kita ajar memang dia tak akan dapat. Itu pentingnya. First kali, kadang orang kata, alah, duduk je pun, pandang mata je pun. Tak, itu penting. Sebelum nak memulakan pelajaran, duduk sopan, tangan ke bawah ataupun tangan dilipat sekiranya ada meja lah. Letak tangan macam ni, kemudian memandang kepada mata terapi. Tapi satu yang saya suka mengenai ABA ini, kita tidak akan pernah menggunakan punishment terhadap kanak-kanak autism ini. Walaupun sebesar mana, walaupun sekecil mana pun kita akan guna. Sebab apa? Dia akan timbul satu senario yang kita namakan sebagai kebal. Contohnya kita, walaupun kita menakut-nakutkan dia pun, contoh kita kata nanti teacher rotan, itu pun tak boleh. So kalau ikut daripada doktor dia cakap, mula-mula kita rotan, guna rotan yang halus. Lepas tu dah lama dia dah kebal, guna rotan yang besar lagi.
Lepas tu dah kena sakit tapi dia kebal lagi. Sebab kita kena tahu autism ni dia ada masalah sensory. So kadang dia tak rasa sakit. Dia tak rasa sakit. So lama-lama kita gunakan yang lebih, contohnya lah besi pula. Sebab mungkin dia dah semakin remaja, dia semakin kuat. Kalau setakat rotan kecil dah tak ada apa-apa pada dia. Kalau kita gunakan besi dah memberikan kecederaan kepada dia. Kita nak sampai kita cederakan dia, kita nak membantu dia. Sebab itulah dalam ABA ni kita memang tak gunakan punishment kecuali kita menggunakan information no. Information no tu bermakna sekiranya kanak-kanak itu kita tengah sedang terapikan dia, misalnya kita suruh dia lihat mata kita tetapi tangan dia tu menarik jilbab, maaflah jilbab tu bahasa Indonesia, menarik tudung kita, ataupun dia memegang satu benda yang bukan sepatutnya, waktu tu kita boleh kata tidak, jangan buat, tidak, itu je yang kita boleh bagi kat dia. Tapi bukan punishment pada dia. Jadi sebenarnya perkataan-perkataan yang digunakan tu ringkas tapi firm, jelas. Misal kita kata lihat ataupun kita kata no, maknanya bukan kita membebel dengan budak-budak ni. Jadi arahan tu sebenarnya kena pendek, pendek dan firm, tepat dan firm. Dan setiap kali tu arahan dia sama, arahan sama. Kalau kita kata tangan di bawah, maknanya tangan di bawah. Dia akan tahu dalam keadaan kita nak membagi arahan pada dia, tapi tangan dia masih ke sana ke sini, kita kata tangan di bawah, automatically dia akan melakukan itu. Itu kebaikan dia daripada terapi itu. Itu persiapan dia untuk menerima arahan. Okey, mungkin soalan seterusnya Puan Diana kenapa kanak-kanak perlu mengikuti atau melaksanakan arahan lisan kepatuhan? Okey, kalau kita ikutkan apply behavior analysis ni, ia betul-betul mengenai kepatuhan. Kepatuhan anak itu untuk patuh kepada segala arahan terapi. Okey, ini sebenarnya konsep ni sebenarnya bukan untuk autism saja. Konsep ni untuk semua kanak-kanak ataupun pelajar-pelajar yang normal dekat sekolah aliran perdana pun konsep kepatuhan ni perlu ada. Dia memang diterapkan dalam autism. Jadi kita setiap kali menggunakan apa sekalipun cara pelaksanaan arahan lisan kepatuhan, kita kena tengoklah anak tu, macam tadi ni arahan kepatuhan ni adalah combining daripada duduk dengan kontak mata. So kita panggil dia sebagai arahan kepatuhan. Benda yang samalah, benda yang sama yang kita tak nak dia berlari-lari, kita tak nak dia off task. So benda ni penting untuk kita ajarkan dia ke aktiviti yang lebih sukar dan lebih tinggi. Okey, kepada viewers kepada viewers di luar sana boleh je tanya soalan di chat dan kami akan melayani soalan-soalan tuan-tuan perempuan Okey. Setelah kanak-kanak mampu menguasai program ataupun aktiviti meniru gerakan motorik kasar, kenapa perlu diteruskan dengan program ataupun aktiviti meniru gerakan motor halus? Ini penting. Sebab contohnya motorik kasar ni ibarat macam kita kata kat dia yang senang-senang dululah. Contohnya macam kita kata tiru, macam tiru angkat tangan, tepuk tangan ni motorik kasar, tepuk tangan, shake hand, bye-bye. Kalau dia dah boleh buat semua tu, barulah kita pergi pada motorik halus. Sebab motorik halus ni lebih sukar daripada motorik kasar. So contoh motorik halus ni, contoh macam nak buka mulut. Contoh kita nak suap dia makan. Tak semua kanak-kanak nak buka mulut makan. Kadang-kadang autism ni dia macam macam tu kan. So kita tak boleh pegang rahang dia, buka mulut dia, kita tak boleh paksa dia macam tu. So kita kena ajar dia, kita kena tengok dia, kita akan back to the basic, duduk, lihat, bawa makanan kegemaran dia. Kata Daniel, buka mulut. Kalau dia tengok benda tu memang dia nak, dia akan buka sendiri. So tak perlu kita nak pegang, nak pegang rahang dia, nak buka, itu akan menyebabkan kecederaan pada dia dan trauma pada dia. Sebab tu pentingnya. Okey. So maknanya senang kalau kita nak ringkaskan bahawa anak-anak autisma ni semuanya kena diajar.
Ya, betul. Semua daripada memandang, duduk, membuka mulut, semua kena diajar. Walaupun benda ni memerlukan kudrat kita yang lebih, tapi sebenarnya hasilnya sangat manis. Dan saya rasa Pondiana bukan kudrat saja, masa kita pun sangat diperlukan. Maksudnya di sini kalau selalunya kita ada banyak masa untuk menonton TV misalnya kan, tetapi kita tak boleh lagi buat macam tu. Kita kena bayangkan 40 jam seminggu kena buat terapi dengan anak tu untuk betul-betul dia berjaya kan. Ya, betul. Jadi, tapi hasilnya nanti kita akan menuai buah yang ranum lah, mana hasil yang baik. Dia ibarat macam mana tau? Dia ibarat macam kita tanam pokok, tapi kita tak siram air. Tak baja. Tak baja. Kita kena siram air, kita kena baja, dia akan keluar pokok yang cantik. Baru nampak. So kita kena ada effort kat situ. Ibarat macam kita letak buah kat sini, tapi kita mengharapkan buah tu masuk dalam mulut kita. Tak boleh. Kita kena ambil, kita kena ambil tak dalam mulut kita kena makan. Sama lah juga macam ABA. Kita kena usaha, kita kena ulang buat tanpa putus asa. Okey. Jadi itu sedikit perbincangan kita ya. So selepas ini kita akan tunjukkan bagaimana proses terapi itu Puan Diana akan tunjukkan dengan anak beliau sendiri yang telah boleh katakan pulih lah ya daripada masalah autistik dia tu ya. Doktor dah tarik balik diagnosis dia. Alhamdulillah. Okey, Assalamualaikum. Untuk hari ini kita buat sikit praktikal untuk anak autism. Macam mana mungkin ibu bapa ataupun audiens kat luar sana, ataupun doktor ataupun terapis, macam mana dapat gambaran macam mana kita nak apply behavior analysis ni. Okey, first sekali macam saya kata tadi, kena duduk sopan. Okey, first sekali kita bagi instruction pada anak kita lah. Okey, Akasha, duduk sopan. Okey, pembantu terapi di belakang dia kena bersedia dia kena bersedia. Okey, kita tengok anak autism kita dah duduk sopan dah. Kalau dia bergerak-gerak, pembantu terapi akan pegang, betulkan dia macam tu. Okey, pandai duduk sopan, tangan ke bawah. Okey, bermakna bila dia macam ni, dia dah sedia untuk menerima pelajaran. Okey, Akasha, lihat. 1, 2, 3, 4, 5. Good boy. Pandai. Macam tu lah. So, kena bagi reward. Walaupun waktu tu tak ada macam tak ada kereta mainan ke, tak ada makanan ke, tapi bagi reward. Pandai. Bijak. So, bagi reward pada dia. Okey. Akasha Mirza. Akasha, lihat. Tepuk tangan. Pandai, good boy. Angkat tangan ke atas. Oh, pandai. Salam tangan. Oh, pandai, good boy, you sweet boy. Last sekali, bye-bye. Good boy. So, begitulah tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya anak-anak ini, bila kita nampak dia boleh duduk depan mata kita, maka mudahlah kita untuk memberi instruction pada dia, dan dia pun mudah nak ikut dengan perhatian yang diberi pada kita lah. Itu sajalah untuk hari ini, praktikal yang saya buat untuk anak saya. Ini sebenarnya anak saya sendiri sebenarnya. Anak saya mantan autism. Okey, itu tadi para viewers kita macam mana Puan Diana melakukan teknik terapi ABA itu kepada anak beliau. Untuk pengetahuan para viewers semua, sebenarnya Akasha ni dah mantan autisi. Maknanya dia bukan lagi autism kan. Dia kalau dilihat tadi Puan Diana tak ada masalah pun untuk memberi arahan, iaitu sama ada duduk sopan ataupun kontak mata ataupun bersalam. Akasha telah boleh buat semuanya. Jadi kita benar-benar berharap dengan perkongsian kita hari ini. Terima kasih banyak Puan Diana, sama-sama. Juga Akasha dan juga Cik Azwa
ya atas kerjasama ni ya. Dan inilah ya, bila kita dikurniakan dengan anak autism ni, sebenarnya suami isteri tu kena sepakat melakukan terapi ni untuk anak-anak, dan insya-Allah kita lihat buktinya ada di depan mata. Dan mungkin satu hari nanti Akasha akan menjadi doktor ataupun sebagainya ya. Insya-Allah. Ya, sebab kita tengok dia telah melepasi tahap ini. Dan kami akan siri ni bukanlah siri yang pertama ya. Dan seperti yang kita kata tadi, ABA mesti dilakukan dengan BIT, iaitu Biomedical Intervention Therapy. It's about gluten free, sugar free, casein free. Dan kita akan mengadakannya dalam siri yang terdekat ya. Jadi mudah-mudahan viewers ya boleh bertanya soalan ya. Boleh Puan Diana akan melayani lah. Puan Diana dan saya akan melayani soalan-soalan tersebut. Jadi itu saja pertemuan kita untuk kali ini, Puan Diana. Terima kasih banyak-banyak ya. Sama-sama Puan adik Akasha dan juga ayahnya ya. Okey, terima kasih, dan saya dari hati yang tulus ikhlas ingin mengucapkan tahniah dan kepada anda berdua lah kerana telah berjaya menjadikan anak anda pulih daripada autism ya. Dan sudah dapat recognition daripada doktor kan? Ya, sudah ditarik balik diagnosis sebagai autism. Okey. Dan dia sekarang di sekolah aliran perdana lah. Alhamdulillah ya Akasha. Cikgu doakan Akasha menjadi insan yang berjaya ya. Okey. Okey, itu saja untuk hari ini, sesi perkongsian kali ini. Terima kasih ya. Okey. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berjumpa lagi di part yang kedua ya. InsyaAllah kita akan ada perkongsian lebih baik lagi, dan semoga audiens di sana boleh bertanya apa-apa soalan dan kita akan melayani lah. Dan kita akan menjawab segala persoalan. Okey. Terima kasih. Terima kasih.